Okay, saya bertanya dengan Arif tentang PBP ni, dapatlah sedikit maklumat untuk disampaikan. Jadi kat sini sebenarnya penetapan sasaran keberhasilan pada awal tahun dulu. Tapi kita dah terlopeh banyak ni sebab sibuk layan COVID ni. Duk kalut COVID. Yang ni terlopeh. Maknanya pada awal tahun sepatutnya ada perbincangan persetujuan PYD, iaitu pegawai yang dinilai, dengan PP1 iaitu penilaian pertama dan PP penilaian kedua untuk menetapkan bidang tugas dan sasaran keberhasilan. Okey, seterusnya step yang seterusnya PP1 dan PP2 melaksanakan penilaian pada pertengahan tahun. Inilah yang kita nak buat ni. Tapi PYD kena ada keberhasilannya dulu. PP1 akan key in skor keberhasilan dalam sistem e-prestasi. Okey. Dan menyerahkan salinan borang keberhasilan kepada PYD. Maknanya dia kena telus ya. Dia tak boleh simpan borang tu. Tak boleh sorok. Dia kena dari situ mesti berikan kepada PYD, pegawai yang dinilai. Maksudnya pegawai yang dinilai ni bukan sahaja guru, PK pun kena dinilai, pengetua pun akan dinilai oleh orang yang lebih atas daripadanya lah. Okay. Itu PPD ataupun BPI. Kemudian membuat semakan sasaran. Okay. Selepas penilaian, PYD bersama PP1 dan PP2 berbincang dan menyemak semula sasaran jika perlu, jika nak ubah balik. Ini sebenarnya apabila kita dah melaksanakan sesuatu tu, kita dah dapat result ni. Contoh, sepatutnya kita dah dapat result PPT ni pada pertengahan tahun. Tapi kita terpaksa menangguhkan. Kita tak ada lah result tu. Okay, contoh kalau sekiranya ada. Contoh sasarannya, okay, saya beri contoh sasaran, siapa ya? Saya lah. LAM kan. Ingatan 4. Sasaran saya, 2 orang mendapat mumtaz pada pertengahan tahun PPT. Tiba-tiba dapat 5 orang yang maknanya sasaran yang akhir tahun tu kita kena ubah lah. Kita kena sarankan tambah lagi. 7 orang mendapat mumtaz. Maknanya sebab PPT tu menunjukkan apa? Banyak yang boleh dapat mumtaz. Maknanya kita kena tingkatkan lagi. Kita boleh ubah sasaran tu maksudnya. Begitu je kalau tak berapa mampu nak mencapai, kita kena reduce sikit lah. Tu kena berbincang lah PYD dengan PP1 dan PP2. Okey, kemudian ini step yang akhir untuk penilaian yang kedua. PP1 dan PP2 melaksanakan penilaian akhir. Penilaian akhir ni yang paling penting sekali. Inilah noktah. Bukan noktah noktah hasil kita pada akhir tahun tu lah. PP1 dan PP2 melaksanakan penilaian pada akhir tahun. PP1, penilaian 1, key in skor keberhasilan. Okay, dalam generik tu, yang akhir tu dia ada bawah tu skor keberhasilan. Okay, 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Okay, saya tak pasti kan, hari tu ada 4 je, skor sampai 4 je. Sekarang saya tengok balik. Kemudian menyerahkan salinan borang keberhasilan kepada PYD. Macam saya tadi, kena serahkan borang itu kepada PYD untuk disimpan. Namanya PP1 pun simpan, PYD pun simpan juga supaya ada ketelusan kat situ. Okey, bawahnya. Next. 7.2 carta alih dia. Carta alih dia. Kaedah penilaiannya seperti yang disebutkan tadi. Okay, penetapan sasaran keberhasilan adalah berdasarkan kepada deskripsi tugas yang dilaksanakan oleh PYD. Okay, maksudnya kat sini,
guru ni dia ada dia melaksanakan di sekolah tu ada kurikulum. Mungkin dia dapat jawatan unit HAM, mungkin dapat mesti adalah ya, mesti dapat jawatan unit core curriculum. Jadi berdasarkan deskripsi itu dia akan menentukan sasarannya. Okay, nanti kita tengok bawah. Baca dulu ya. Okey. Jap. Okey, PP1 dan PP2 dan POID hendaklah berbincang dan buat persetujuan bersama bagi menetapkan. Ni nego lah, boleh nego. Bukan tak boleh nego. Hanya kena berbincangan tu maksudnya apa? Nak cari apa yang guru ni boleh, mungkin boleh dapat markah tinggi lah, boleh skor dapat markah tinggi. Akan apa berlaku di situ sesi kata bagi buah fikiran lah. Memberi nasihat kepada guru PYD ni nak pilih yang mana yang boleh dia dapat apa keberhasilan yang tinggi lah. Kalau main taram je nanti keberhasilannya entah ke mana. Jadi kena pilih. Contoh kalau guru ni dia fokus pada SPM. Fokus pada subjek SPM lah. Kalau kuri tu kurikulum. Maksudnya dia akan lebih menentukan fokus pada PDPC dia yang SPM dalam keberhasilan. Dalam menulis keberhasilan tu dia akan fokus pada yang SPM. Yang C, penilaian sasaran keberhasilan dilaksanakan 2 kali dalam tempoh penilaian, iaitu pada penilaian pertama, tadi dah sebut tadi. Okey, sudah. E, sasaran keberhasilan boleh dikekalkan ditambah gugur, saya dah sebut tadi. Okey, F, skor penilaian komponen keberhasilan akan dimasukkan dalam sistem. Okey, dah sebut tadi. Okey, turun bawah. 7.3. Okey, kita nak kejar kalau boleh 1 jam saja ya. Okey, penetapan sasaran. Kita tata cara penetapan sasaran keberhasilan adalah seperti berikut. Okey, penyataan sasaran keberhasilan adalah berdasarkan deskripsi tugas PYD. Penulisan penyataan sasaran keberhasilan adalah tidak melibatkan kerja rutin yang berbentuk proses tanpa ada keberhasilan. Okey, nanti ada contoh kat bawah tu. PYD perlu menetapkan sasaran keberhasilan yang sesuai dengan deskripsi tugas dan tempat bertugas masing-masing. Okey, kena berada di alam realiti. Kita di sekolah Samir. Hanya deskripsi tugas kita sesuai dengan apa yang berlaku di Samir. Tidak boleh membayangkan diri kita berada di PPD ataupun di SP ataupun di BPI. Okey. Kemudian C, bilangan bidang tugas dan sasaran keberhasilan serta nilai ukuran sasaran hendaklah bersesuaian mengikut kemampuan. Itu yang saya katakan, mengikut kemampuan dan kebolehcapaian. Boleh capai ni maknanya ada indikator yang kita boleh tahulah ya. Boleh tahu. Maknanya kalau peperiksaan kita boleh tahu melalui hasil daripada peperiksaan, result keputusan pelajar-pelajar tu. Kemudian boleh kira berapa persen yang dapat A, yang dapat B. Maknanya itu boleh diukur ya, boleh diukur. Okey, kemudian di setiap PYD perlu menetapkan sekurang-kurangnya 5 sasaran keberhasilan yang bersesuaian dengan deskripsi tugas yang dijalankan. Ni saya nak sentuh tadi. Okey, yang ni adalah minimum ya, minimum. Okey, 5 sasaran tu. Okey, saya sebut tadi ada 3 unit di sekolah ni, unit utama. Kuri, HAM dan juga Koko. Jadi sekurangnya 5 ni. Mungkin kita buat sasaran keberhasilan tu kuri kita bagi 3. Lepas tu HAM
kita ambil satu. Mungkin guru ni dia jadi guru kelas. Ataupun dia jadi SU atau ketua guru disiplin. Puan Sazlina kan. Dia ada unit HAM kat situ. Kemudian dia ambil satu lagi Koko, guru penasihat bola jaring, bola sepak takraw, bola sepak. Maknanya sekurang-kurangnya 5 ya, 5. 5 tu pilih-pilih. Itu yang paling minimum. Sebenarnya sampai 20 pun boleh, tapi sakitlah kalau kita nak apa, panjang-panjang sangat. Okay. Untuk Samrawang ni saya suggest 5 hingga, jangan banyak sangat lah. Okay. 5 hingga 7 pun dah cukup lah. 7 pun dah banyak tu. 5 hingga 7 item dalam sasaran keberhasilan. Mungkin ambil kurikulum 3, HAM 2 ke, Koko 1 ataupun HAM 1, Koko 2. Maknanya sasaran keberhasilan kita tu ada 5 hingga 7 item saja. Kita pun senang nak semak ya. Okay, yang kuri tu ikut macam saya cakap tadi, kalau dia mengajar menengah rendah dan menengah tingkatan 5, ada kena pilih yang dia boleh fokus. Biasa dia akan fokus pada SPM, ya, SPM. Tu. Bukan menidakkan apa yang menengah rendah tu. Maknanya kita nak fokus keberhasilan kat sini ya, keberhasilan. Okay, nanti kalau tak faham boleh tanya. Kalau saya tak boleh jawab, orang lain boleh jawab. Okey. Kaedah penulisan. Okey, 7.4. Kaedah penulisan. Okey. Penyataan sasaran keberhasilan perlu ditulis dengan jelas tentang hasil yang akan dicapai daripada tugas-tugas yang dilaksanakan bagi memudahkan penulisan penetapan sasaran keberhasilan. Okey, kriteria yang digunakan A, mesti dia menggunakan kata kerja. Fi'il fi'il, bukan isim. Iaitu kata kerja yang menggunakan perkataan, dia bagi contoh kat sini. Perkataannya apa? Memastikan. Okey, keyword dia memastikan, mengurangkan, meningkatkan, menyelesaikan dan seumpama dengannya. Maknanya kata kerja. Okay, tadi saya bagi contoh disiplin kan. Disiplin mungkin dia nak mengurangkan kes disiplin kan. Jadi ayat penyataannya apa? Mengurangkan salah laku pelajar berapa persen. Contoh 0.5%. Contohnya lah. Ataupun kalau guru kelas, dia boleh buat pernyataan apa? Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak berapa persen. Tu contohnya lah, contoh. Kalau nak gunakan memastikan, mengurangkan, meningkatkan. Okay, biasanya keyword kita biasanya memastikan lah. Okay, banyak ayat ni yang bermula dengan memastikan. Okay, yang saya beri contoh tadi apa? Memastikan 5 orang pelajar 4 Hanafi mendapat mumtaz dalam Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah. Okay. Dalam peperiksaan akhir tahun. Contoh. Okey, B. Okey, mempunyai penyataan ukuran. Okey, yang saya sebut tadi, kuantiti tu, kuantiti yang persen tu kuantiti lah. Quality, dari segi quality, A, B, C, D. Quality macam mana? Okey, cost. Kalau cost ni dia melibatkan, kalau panitia lah, panitia contoh, dia nak menghabiskan PCJ-nya berapa pada
fasa yang pertama Januari hingga Jun. Isinya nak habiskan berapa? Itu menyebabkan kos ya. Okey, masa pun kita dah tentukan sama ada Januari hingga bulan 6, 7 hingga bulan 11. Okey, C mesti mempunyai tujuan sasaran, iaitu tujuan sesuatu sasaran keberhasilan adalah bagi memperlihatkan hasrat ataupun matlamat. Ada hala tuju dia, matlamat dia. Dan juga penerangan terhadap hasil kerja. Okey, nanti boleh tengok bawah tu. D mempunyai peringkat sasaran. Okey, ini jika perlu, ni tak wajib tapi jika perlu kena sebut juga. Okey, tengok contoh tu ya. Dia ada syarah mesti ada contoh. Okey, ambil contoh satu dah lah. Dua. Yang ni co-curriculum. Okey, kata kerja dia memastikan. Tengok ya, memastikan. Ukurannya 10 orang murid. Dapat mewakili Samir dalam aktiviti co-curriculum ke peringkat daerah. Daerahnya Gombak. Okey, yang kedua mendapat 3 pingat emas dalam pertandingan sukan peringkat negeri. Kalau dalam koko Samir ni mungkin boleh kita letak mendapat tempat 1 hingga 3 dalam pertandingan tilawah peringkat daerah Gombak. Boleh macam tu. Kalau bola sepak macam mana? Mendapat ataupun memastikan 5 orang murid mewakili Gombak, mewakili sekolah atau mewakili daerah ke peringkat daerah ke Gombak, negeri ke. Okey, nanti boleh baca lah ni, tak boleh lama-lama ya. Okey, nanti boleh tengok contohnya. Kita tiru je, tiru tapi mesti apa, berdasarkan kepada wakil kita di sekolah agama menengah Rawang lah. Ini sebagai contoh ya. Ini contoh je yang untuk memudahkan kita menulis keberhasilan tu. Okey, next. Okay, next 7.2. Okay, 7.2 ni contoh kesalahan penulisan. Yang mana salahnya? Okay, ayat dia memastikan kehadiran murid ke sekolah. Ni contoh apa? Unit HAM lah ya. Dia tidak ada peratus ke angka ke yang boleh dijadikan ukuran. Cuma sebut je, memastikan. Memastikan tu lah betul lah kata kerja. Tapi tidak ada ukuran. Okay, memastikan jika ada murid ini murid ke sekolah. Berapa peratusannya? Okay, berapa sasarannya? Tidak disebut. Okay, mengajar mata pelajaran yang ketiga. Mengajar mata pelajaran moral bagi kelas 3A pada penggal pertama. Tak sebut pencapaiannya. Nak capai berapa, tak ada. Okey. Itu sampai semua tu lah. Okay. Kemudian yang bawah tu kerja-kerja rutin lah. Memeriksa buku latihan tu tak termasuk lah dalam apa. Memanglah kata kerja. Memeriksa buku latihan. Menghadiri mesyuarat guru. Okay, memastikan masuk ke kelas tepat pada waktu. Mempengurusan mesyuarat. Menulis rancangan mengajar. Memanglah dia guna kata kerja. Tapi dia tidak ada sasaran. Ini adalah rutin. Rutin yang memang kita kena buat lah. Masuk kelas, memanglah kena masuk kelas. Menghadiri kursus, dapat surat memanglah kena menghadiri kursus. Jadi tidak termasuk dalam sasaran. Okey. Nanti bacalah sendiri lah ya. Okey. Okey. Seterusnya 7.5. 7.5. Ni boleh baca nanti ya.
Okey, bawah lagi 7.5. Okey ni. Saya bukan guru matematik. Guru matematik. Ketuanya adalah Zawatil. Okey, tapi kita tengok ni ya. Okey, pemarkahan macam mana nak kira? Cara pelaksanaan penasiasan keberhasilan adalah seperti berikut. Okay, sebenarnya borang keberhasilan tu, borang keberhasilan yang kita nak isi tu dia autonya. Bila kita isi angka tu dia akan keluar skor terus. Dia akan keluar skor. Kita tak payah kira-kira lah. Cuma kat sini pemarkahannya PP1 dan PP2 mesti berbincang dan memuktamadkan markah penilaian keberhasilan bagi setiap sasaran. Okey, jadual 7.3 menunjukkan tahap keberhasilan dan julat markah untuk skor penilaian. Okey, tengok cemerlang. Ini skor yang kalau tak silap ni dia sampai 5 ya. Okey, 1 tu lemah, 2 memuaskan. Okey, sebenarnya 1 dengan 2 ni tidak ada lah ya, tidak ada. Yang kita ada mungkin 3, 4, 5. Okey, 3, 4, 5. Okey, Guru Samir berada dalam 3, 4, 5. Nak apa lagi? Up lagi 4 dengan 5 je lah. Sederhana tu kira. Orang kata sederhana sebenarnya. Sederhana ni sebenarnya lulus. Tapi apa? Di mata orang ada dia. Orang Jerman kata elek lah. Elek. Buruk lah maksudnya. Walaupun sederhana tu nampak okey lagi. Tapi kalau boleh kita 4 dengan 5 tu je lah skornya. Okey, bawah sikit lagi. Kaedah pengiraan markah purata pencapaian keberhasilan seperti berikut. Tu okey. Okey, jumlah markah setiap sasaran dengan jumlah bilangan sasaran. Okey ya. Tadi saya sebut contoh ya. Saya pula contohnya. Okey, Ustaz siapa nak bagi contoh? Ustaz Jalil lah, Ustaz Jalil. Ustaz Jalil. Minta maaf ya. Ustaz Jalil mengajar syariah tingkatan 4. Contohnya. Okey, mensasarkan bilangan kelas ada contoh ada 32 orang. Okey, Ustaz Jalil mensasarkan 20 orang mumtaz. Okey, 20 orang mumtaz dalam peperiksaan akhir tahun. Okey, pada peperiksaan pertengahan tahun dia dapat 15. 15 orang mumtaz syariah tu. Jadi macam mana nak kira keberhasilan dia, markah dia tu? Okey, tengok bawahnya. Jumlah markah bagi setiap sasaran bahagi dengan jumlah bilangan sasaran. Okey. Bawah lagi Saidir. Lagi. Tu dia. Okey, kat sini ikut sasaran ni. Sasaran ni. Okey, saya bagi tadi Ustaz Jalil punya. Contoh ya Ustaz Jalil. Tadi sama pula kan ni. Asal. Buat lain. Ustaz Jalil sasarkan apa tadi? 25 lah mumtaz. Dia tapi dapat 20. Nak kira dia 20 per 25 kali 100. Dia akan dapat 100 keberhasilan dekat situ. Tu cara kira markahnya. Senang je kan? Dia bukan per bilangan pelajar keseluruhan tu. Per bilangan yang kita sasarkan tu. Akhir tahun tu. Pertengahan tahun kita dapat berapa? Kita dapat, Ustaz Jalil dapat berapa tadi? 20 per 25 mumtaz. Sasarannya 25. Jadi, kat sini pun boleh lepas penilaian pertama tu kita boleh ubah. Nampak 20 orang ni. Pertengahan tahun 20 orang mumtaz. Mungkin akhir tahun ni boleh G tu 25 tu. Ubah. Maknanya sasaran tu 25 tu kekal lah. Kekal.
tidak diubah. Kalau ataupun Ustaz Jalal confident lah. Confident. Semua dapat mumtaz. 30/30 boleh mumtaz lah. Akhir tahun. Boleh juga terpulang lah. Itu atas keyakinannya dan perbincangan dengan PP1 dan PP1. Dengan penilai dah, pegawai penilai. Maksudnya penilai pertama tu bukanlah diktator ya. Dia kena memberi nasihat dan mengambil pandangan PYD juga. Boleh faham tu? Kalau boleh faham, alhamdulillah. Cuba tengok borang keberhasilan. Lagi Saidin. Lagi. Tu contoh borang keberhasilan. Nanti tengoklah ya. Yang ni yang dah conteng-conteng ada ABC dia tu. Nanti kita dah send yang kosong tu, nanti download dan save lah. Boleh isi. Dia auto tu. Tengok tu. Dah ada panduan kat situ. Nanti ikut je panduan tu. Nak baca satu-satu pun nanti lama pula. Tengok yang bawah lagi. Saya cakap ada skor keberhasilan tu. Bawah. Skor tu. Bawah lagi. Skor inilah yang akan di key in oleh pegawai penilai dalam e-prestasi. Pegawai penilai kena buka e-prestasi, akan jumpa kolom ni. Kolom ni ya. Semua keberhasilan tu. Kalau 3, letakkan 3 kat sini. Kat situ ya. Sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kalau saya lah, sebab kita tak dapat orang keberhasilan tu daripada PYD. Tetapi kita seorang manusia yang menilai lah ya. Kita tak tergamak nak bagi 3 tu. Biasanya saya lah ya, saya akan bagi 4. Kita akan bagi 4 semualah yang bawah saya tu 4. Sebab saya memikirkan gerak kerja di SABK ni, dia lain macam. Semua kena struggle lah. Balik pun pukul 3.30. Itu 3.30 tu baru habis PDPC tu. Tak campur kokonya lagi. Balik pukul 6 kan. Kemudian ada asrama lagi. Warden bertugas asrama lagi semua. Macam-macam lah rencamnya di SABK ni. Jadi bila kita fikir-fikir tu, guru ni hanya kerja dia lebih. Jadi takkan nak bagi 3, tuan-tuan dan puan-puan. Penilai-penilai. Jadi kita berjaya mata bagi 4. Kalau saya lah ya, mungkin di sana ada yang tergamak bagi 3. Itu tak tahulah. Sebenarnya kaedah yang kita pegang, biarlah kita tersalah memberi markah pada orang yang tidak perform. Biar tersalah markah, tapi kita bagi tinggi walaupun dia tak berapa perform. Daripada kita tersalah memberi markah kepada orang yang perform. Dia perform gila-gila, bukan gila, sungguh-sungguh. Gerak kerjanya, kesungguhannya, konsisten semua. Hasil kerjanya memang mumtaz lah orang kata. Tiba-tiba kita bagi dia skor 3. Tu. Kesilapannya ataupun silap key in dalam generik tu lah. Patutnya skor dia 5 dengan 4. Kita ada yang terbagi 3, ada yang key in letak 2. Jadi markahnya menyebabkan tu yang ada yang berlaku sampai sebab tak tahu markah berapa. Tiba-tiba keluar markah, 60 markah je. Jadi, saya cakap tadi, tersilap dalam memberikan markah kepada yang kurang perform tu lebih baik daripada tersilap memberi markah kepada orang yang
perform. Itulah yang kita pegang tu, insya-Allah. Jadi guru-guru Samir setakat ni lah saya pun tak tergamak lah bagi bawah 90. Atas 90 belaka lah. Tanya Tuan Haji Idil pun, tanya Tuan Haji Makno pun, memang tak tergamak untuk memberikan bawah 90. Manakala semua kerja sehingga tengah malam. Mungkin ada yang tasmik pun sampai pukul 2 pagi. Ada ke? Tak ada. Jangan over lah, jangan over. Okay, perlu bagi tu untuk rehat lah. Okay, saya rasa untuk keberhasilan sampai situ saja dulu. Kita tengok contoh orang keberhasilan. Okay, Sadir, yang contoh penulisan keberhasilan. Okay, muka surat 353. Ini untuk apa? Kita lebih faham. 353 ya. Saya pun tak berapa nampak ni. Kita spek lah. Okay, guru akademik biasa. Okay, yang ni. Okay, stop situ. Okay, seperti yang saya sebut tadi, guru akademik biasa, dia biasanya akan memegang beberapa jawatan. Okay, memang tugas dia, kurikulum tu memang core business dia lah ya. Okay, core curriculum. Tapi kat sini tak ada pula hem. Okay, boleh dah. Okay dah. Okay, dalam kurikulum contohnya, ni dia bagi sampai 8 tu. Maksudnya kita taklah sampai 8 kurikulum tu. Kita ambil 3 pun cukup dah. Okay. Tengok ayat tu, memastikan. Ni contoh yang betul contoh yang betul yang kita boleh follow lah. Cuma sesuaikan dengan kita punya murid Samrawang lah bilangannya semua. Okay, memastikan 7 daripada 23 murid kelas 4. Sini 4 Besari. Kita 4 Hanafi lah. Mendapat grade B. Kita tak naklah grade B. Grade A. Dalam metodologi metodik pada peperiksaan akhir tahun. Okay, tengok. Ada kata kerja memastikan, ada yang boleh diukur, bilangan dia ukuran 7 daripada 23. Grade dia, maknanya kualitinya. Kemudian ada akhir tahun. Akhir tahun tu adalah frame time dia. Okay, jangka masa. Okay, yang kedua contohnya memastikan 20 daripada 23 murid kelas 4 Bestari lulus dalam mata pelajaran matematik pada peperiksaan akhir tahun. Sebenarnya ni adalah sekolah rendah di sini. Okay, tapi tak apalah. Kita adjust jadi sekolah menengah. Okay, boleh bacalah tu okay, itu contoh kurikulum. Okay, bawah sikit. Contoh yang koko pula. Okay. Mencapai tempat ketiga dalam kejohanan bola tanpa lelaki peringkat MSSD Pengerang. Oh, Pengerang ni tempat dekat dengan mentua saya. Arwah mak mentua saya. Okay, Pengerang tu kat Johor kat Rapid Pengerang tu. Kalau siapa yang pernah sampai sana, di hujung tu, hujung Johor tu, bawah tu. Seberangi dah Singapura dah. Tempat pengumpulan minyak kat situ. Okey, kita adjust lah kepada Gombak lah, MSSD Gombak. Contoh. Okey, memastikan pasukan kawat kaki kadet polis lelaki yang dapat tempat ketiga dalam pertandingan kawat kaki Peringkat Daerah. Ni kita ikutlah, kalau guru tu guru penasihat badan uniform, inilah. Kalau kelab persatuan dia lain pula ayatnya kan. Okay, kalau dia ketua panitia, contoh guru tu dia pegang juga ketua panitia, buatlah menghasilkan satu perancangan taktikal dalam rancangan operasi ataupun
Kalau kat Samrawang boleh kat menghabiskan, boleh ke menghasilkan? Memastikan PCG berapa mata pelajaran, berapa persen dihabiskan. Dapat dihabiskan sehingga bulan Jun. Contoh boleh juga. SU ULE Frog dah tak ada dah ULE Frog ni. Ni kalau orang tu, kalau guru PYD tu memegang SU lah. SU Curriculum, Puan Zawatil, SU Koko, SU Hem, SU Disiplin, Ketua Guru Disiplin, SU PIBG, Ustaz Azwan. Tu boleh letakkan istilah. Okey, itu contoh untuk guru akademik ya. Contoh untuk pengetua, surat 361. 361. Yap. Pengetua dalam guru besar. Pengetua Tuan Haji Adil pun dah maklum lah. Dia di atas sekali itu pengurusan, melibatkan pengurusan. SKPMG pun termasuk dalam pengurusan. Ladap pun termasuk dalam pengurusan. Okay, sebelum ni Haji Makno dia meletakkan ladap dan juga SKPMG ni, dua tu. Yang lain-lain tu keuangan. Okay, bawah lagi. Kurikulum. Kurikulum pengetua boleh follow KPI yang sekolah punya kot. Itu yang kena kena tengok balik nanti. Okey, bawahnya lagi yang pengetua dia masih ada pengurusan, kurikulum, bawahnya lagi HEM, KOKO dan juga hal ehwal murid. Maknanya semua empat ni dia kena ada. Okey, kalau Tuan Haji Makno dulu dia siap-siap sasarkan, lepas tu dia minta PK follow beliau lah. Okey. Tuan Haji Aidil minta PK siapkan dulu baru pengetua follow. Macam tu. Okay, Tuan Haji. Okey. Mana-mana pun boleh. Asalkan ada empat bahagian tu. Pengurusan, kurikulum, HEM dan juga KOKO. Okey, penolangkanan pentadbiran 8/13. Okey, penolangkanan dia ada pengurusan. Okey. Pengurusannya seperti bawah dia ada panitia, keuangan pun sebenarnya ada juga pengurusan ni. Keuangan pun termasuk juga, ladap pun termasuk juga, SKPMG pun termasuk juga. Okey, bawahnya lagi 789 PDP, penolangkanan pun mengajar juga. Okey, Ustazah Puan Wan Najibah pun mengajar, Ustazah Puan Hairin pun mengajar, saya pun mengajar. Dia kena masukkan juga PDPC dia tu lah. Saya kena masukkan sasaran saya dalam Part Hanafi, Adab Balaghah, Part Hambali. Dalam ni lah. Tapi kita kena adjust kat sini sebab pengetahuan part ni dia kira mumtaz. Mumtaz jajidan apa semua. Dia bukan format SPM A, B, C tu. Ya. Maka kita sasarkan dia dengan menyebut mumtaz lah. Maknanya kita kena adjust ikut wakil kita lah. Wakil kita. Contohnya mungkin saya boleh buat memastikan 8 nak dapat mumtaz. Susah nak dapat mumtaz dalam ni. Pastikan 3 orang mendapat mumtaz daripada 39. Jauh tu. Sikit sangat. Tapi susah nak dapat tu. 3 daripada 39 nak dapat mumtaz dalam pertengahan tahun. Itu contoh ayatnya lah.
Okey, bawah lagi. Okey, maknanya penekanan dua tu je lah. Dia punya pengurusan dengan TDPC dia. Okey, penekanan hal ehwal murid. Ustazah Hairin ada sini ke? Okay, nanti boleh tengok pengurusan juga yang pertama, kemudian bawahnya PDPC juga. Okey. Okay, contohnya pengurusan masukan peratusan garda murid ke sekolah meningkat 90% kepada 95%. Kalau Samrawang ni 95% hingga 98%. Dia kena up lagi lah. Sebab ramai yang tinggal di asrama ya. Okey, bawah sikit. PDP. Maknanya penekanan dia pengurusan dengan PDP saja. Penekanan core curriculum pun sama juga. Okey, pengurusan dengan curriculum. PDPC dia lah. Okey. Kemudian tu nanti kena tengoklah ya penekanan. Fikir-fikir lah. Okey, kita tengok GKMP pula. Surat 357. Mundur balik lah. 357. Mundur balik. Gunakan mata pelajaran. Okey ni. Untuk 5 orang GKMP kita. Boleh tengok kat sini ya. Okay. Boleh tengok dan juga boleh adjust lah ya. Contohnya satu tu sebab di bawah GKMP ramai panitia. Banyak panitia. Okay. Boleh memastikan semua ketua panitia menyelesaikan 5 program yang ditetapkan pada bulan September. Ni contoh sekolah lain ni. Mencapai 80% perbelanjaan PCG yang diperuntukkan kepada panitia seliaan. Panitia masing-masing lah. Kita biasanya yang paling banyak ni baki yang dini lah, KBD. Sebab tak boleh nak buat program sebelum COVID ni lah punya pasal. Nak ada bersemuka, program bersemuka tak boleh. Jadi sukar untuk menghabiskan PCG itu. Begitu je dengan panitia lain. Nasib. Tapi ada reason tu. Okay, tapi insya-Allah. Okay. Kita cubalah habiskan ya. Cubalah. Puan Sisi pun dia selalu update lah dia punya apa baki-baki tu. Kalau nak tanya Puan Sisi. Tapi Puan Sisi akan bersara pula. Allah Akbar. Satu kesedihan untuk kita lah nanti ni. Okey, pengurusan dan juga kurikulum. Maknanya gunakan mata pelajaran dia, pengurusan, kurikulum, bawah lagi. Ada lain-lain tak? Okey, maknanya itu saja untuk GKMP. Okey, ada yang satu lagi. Itu untuk unit UBK, surat 390. Ni last ni. 390 untuk counselor. 390. Ni guru bimbingan dan kaunseling. Khas buat Puan Nurlin dan Puan Zuraiha. Okey. Dia ada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, nak ada pembangunan diri dan perkembangan syakhsiah murid. Maknanya ada juga keberhasilannya. Okey, ada juga keberhasilannya. Okey, untuk contoh yang pertama tu memastikan 90% klien yang mendapat perkhidmatan bimbingan kaunseling berupaya mencapai kesejahteraan diri. Maknanya berjaya lah. Dikira 90% tu. Hasil khidmat nasihat kaunseling berjaya. Okay, menjadikan pelajar tu apa? Sejahtera diri dia. Hanya mungkin mula-mula pelajar ni tak semangat nak belajar. Pertengahan tahun dia dah mula dapat
semangat baru. Kita berjaya tu. Ini dia sasaran 90%. Ini contoh je lah. Okay. Puan Nolin dan Puan Zohya boleh follow lah contoh-contoh kat sini. Pembangunan diri dan organisasi murid juga boleh tengok kat sini. Okay, jadi the conclusion, semua yang saya sebut tu kita boleh tengok kat sini contoh-contohnya dan kita adjust lah untuk diri kita masing-masing. Ya. Saya rasa itu sajalah. Okay, contoh orang keberhasilan yang kosong. Semua boleh download dan simpan dalam laptop. Ada Ustaz? Yang ni adalah skor markah. Yang saya generik tadi tu. Okey, cuba ke bawah. Boleh. Template. Template. Oh, ni yang tadi. Yang ni instrumen ya. Yang ni instrumen boleh juga nak tengok. Kita cuba tengok sampai bawah. Okay, cuba tengok sampai bawah sekali. Okay. Bawah tadi. Atas sikit. Tu dapat. Sekejap. Bawah tadi. Keberhasilan tadi. Tu dia. Keberhasilan tu diletakkan kat bawah sekali tu. Tu yang saya sebut tadi kan. Markah keberhasilan tu diambil dan kita letak kat sini. Skor dia sampai 5 tu. Sampai 5 ya. Okay, maknanya itu mewakili 10%. Maknanya generik yang atas tu semua tu 90%. Okay, tengok template orang keberhasilan yang kosong tadi. Dia satu helai tu. Satu helai. Ni dia. Okey, ni Okey, ni guru-guru kena simpan lah ya. Okey. Masuk dalam laptop terus download. Inilah yang perlu diisi. Tu dia. Okey, borang ni adalah auto. Kita bila isi dia akan keluar skor tu terus. Okey ya. Tengok bidang tugas yang tepi tu. Yang saya sebut tadi, minimumnya kita tulis 5 minimum. Okey, kalau untuk Samrawang nanti macam balik kalau saya cakap tadi maksimum 7 lah. Terpulang lah tapi jangan banyak-banyak sangat. Supaya kita mudah untuk fokus. Kalau kita tulis banyak-banyak sangat tapi tak fokus, tak boleh. 5 hingga 7 pun cukup lah ya. Itu pun dah banyak dah. Okey, semua ada tu. Okey, ni borang ni lah yang akan kita isi. Saya pun akan isi, pengetua pun akan isi, EKMP isi, guru-guru semua isi. Sebab kita ni memanglah kat sekolah ada yang menjadi penilai tapi termasuk pengetua pun PYD juga kepada yang atasnya. PK, PYD kepada orang yang atasnya. Kepada PK, PYD kepada pengetua dan juga SP ataupun PPD. GKMP, PYD kepada PK dan juga pengetua. Contohlah, guru biasa, PYD kepada GKMP dan juga PK. Contoh ya. Hanya kita semua kena isi. Di conclusion, semua kena isi lah. Termasuk saya. Cuma ada masalah. Okey, saya baru teringat ni. Sebab peperiksaan pertengahan tahun kita ni tertangguh. Jadi ada sekolah lain dia
keberhasilannya tu dia mengambil sasaran dari markah yang dari PBD. Sebab markah pertengahan tahun tak ada nak nilai. Mereka ambil ada PBD. Bukan KBD, PBD. Jadi, sebagaimana yang Puan Sharifah Zafarina ingat mention tu, kita kena isi PBD tu dulu baru kita dapat markah tu kan. Dan waktu pun dah suntuk ni, saya rasa mulai malam ni lah kena isi PBD tu. Kalau kita nak meletakkan TOV kita tu, bukan TOV apa, sasaran result kita tu lah. Capaian semasa penilaian pertama tu. Kita PPT tak ada, markah PBD je lah. Okay. Jadi jangan, dalam masa yang sama saya menyeru semua termasuk saya mengisi markah PBD untuk kelas masing-masing. Untuk kita dapat result dia tu. Okay, apa lagi yang saya tak ingat? Okay, saya rasa itulah. Itu sajalah dulu. Ustaz Yusri, alah saya pun lupa. SKPMG Ustaz Yusri. Puan Hasina, saya pun dah terlepas pandang. SKPMG pun kena isi tu. Okey. Markah pencerapan. Dan juga yang lain-lain. Baik. Yang ketua panitia kena isi tu apa Ustaz Yusri? Bahagian 4 apa? Item yang keempat. Yang 3 je lah. Dah, tu dah isi ke belum hari tu tahun ni? Tahun ni belum lagi lah. Allahu Akbar. Kena. Patutnya bulan 4 kan tu. Kena berdesuk ni. Okey, itu sebab saya pun masuk hospital, keluar hospital tak sekolah sebulan tu yang jadi penilalat masuk sekolah. Okey, ni baru nak semangat balik lah ya. Okey, saya rasa itu saja dulu untuk taklimat PBPP ni. Kalau rasa nak bertanya boleh WhatsApp dan kita akan tanya yang lebih pakar lah. Mungkin ada kelemahan dari segi penyampaian Ustaz Najah Salam ni. Sebab dia pun menyampaikan berdasarkan apa yang dia dengar dari sifunya yang lain lah. Masa taklimat tak dapat hadir. Itu saja yang saya mampu sampaikan. Okey, jangan tanya kat sini lah ya. Tanya kat WhatsApp lah. Okey, saya serahkan kepada Tuan Haji Aidil. Sekali-sekali ada ulasan. Okey, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Najah ya, di atas taklimat penerangan berkaitan dengan apa PB3P. Jadi PB3P ni dah beberapa tahun dah kita buat kan. Cuma pada tahun ini ada penambahbaikan. Kalau kita tengok borang tadi dia ada skor sampai 5 ya. Dari pengisiannya bagi saya sama je cuma skornya yang berubah 1 sampai 5 Dan macam Ustaz Najah sebut tadilah dah bagi fokus dah tak perlu kita buat banyak-banyak, tak terkecap kita nanti, tak terfokus jadi kita ambil yang mana kita mampu untuk capai untuk kita nak bina markah yang terbaik ya. Jadi senang cerita mudahkan kita punya kita mudahkan kerja kita jangan susah-susah ya. Dan seperti mana Ustaz Najah sebutlah tadi memang dah komplit dah ada contoh dah apa semua, rujuk kepada contoh-contoh tersebut kan dan kita masukkan dalam borang tersebut dia dah keluar markah dia dengan sendirinya insya-Allah ya. Jadi Ustaz Najah belum bagi ke dia punya time frame dia bila dan bila patut benda ni kena siap ya.
dan walaupun penilaian di akhir nanti, ujung nanti ya, tapi dia ada sampai bulan berapa kita kena siap lah, maknanya tunggu pula kan penilaian terakhir nanti kan. Kalau gitu, kalau tak adalah ni pun nanti boleh buatlah satu post balik dalam grup bila kita nak yang siap yang ni siap. Bila kita ada tarikh time frame ni, kita fokus lah kan, kita fokus ni dah dekat lah, maknanya kita perlu siap Jadi, kalau tak ada time frame nanti kita terbabas lah ya. Okey, jadi saya rasa clear sebab macam saya sebut tadi lah, benda ni benda kita buat cuma ada penambahbaikan situlah. Contoh yang dia bagi pun dah cukup dah, bahasa-bahasa, kata-kata yang kita kena guna pakai kata kerja yang kita guna pakai tu dah cukup komplit dah, ada kat situ contoh dia. Pilih dan sesuaikan dengan sekolah kita. InsyaAllah saya pun macam Ustaz Najah tadi, tak ada kita nak bagi rendah-rendah sebab memang kita tahu kerja guru memang penat lah, memang kuat kerja. Jadi insyaAllah tak ada masalah daripada sudut tu, kita buat yang terbaik untuk kita. Okay, Ustaz Najah, terima kasih banyak. Sesuai balik kepada Ustaz Najah. Okey. Ya, terima kasih atas ulasan dan penambahan daripada Tuan Haji Aidil. Time frame kita insya-Allah yang markah PBD tadi kena cepat key in cepat key in tu sebab kita nak dapatkan result tu, markah dia tu. Okay. Yang PBD tu dia tak keluar markah apa, dia akan keluar tahap penguasaan. Satu, dulu band kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tahap penguasaan TP. Kita nak asaskan dapat berapa orang dapat TP 4, TP 5, TP 6. Yang sesuai dengan PBD lah kalau ayatnya macam tu. Kondisi termasuk saya ni. Saya cakap ni termasuk saya. Faham tak? Okey, time frame untuk keberhasilan ni kita bermula dari esok cuti kan. Khamis ni kita terus cuba isilah. Sehingga minggu depan, 1 minggu. Boleh? Hanya isi tu sekejap je, cuma nak dapat markah dia tu. Okey, kemudian perbincangan dengan penilaian pertama, penilaian kedua tu, PYD dengan penilai tu, sebab musim COVID ni bolehlah melalui WhatsApp dan juga video call ke apa sajalah. Gunakanlah gadget tu. Bincang molek-molek lah macam mana. Ya. Kita bersemuka pun memang bahayalah sekarang ni. Musim COVID kita kena minimumkan. Yang keberadaan di sekolah pun kita kena kurang. PPD kata 20%. Kita kata nak, kita kalau boleh turun lagi 10%-nya yang datang sekolah kan. Okey. Okey itu ya poin dia. Hanya kita bagi tempoh dalam sampai minggu depan boleh ke? Khamis minggu depan masa cuti tu. Masa cuti. Cuti pun cuti lah. Paksa jugalah. Ya, insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja. Nanti ya kalau ada maklumat tambahan, insya-Allah saya akan send dalam WhatsApp insya-Allah. Sekian saja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mohon maaf atas segala kelemahan. Maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Terima kasih cikgu-cikgu semua yang ada dalam line ni ya. Okey. Cuma tak nampak muka, tak buka kamera.